Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bercuti selama bulan Ramadan dan juga kita menyambut bulan Syawal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita dan menerima segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan yang telah kita lalui, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita di bulan Syawal yang penuh dengan barakah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu warda'an. Maka sampailah kita kepada bab yang memperjelaskan tentang niat baik dan ikhlas. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu warda'an memperjelaskan, adapun niat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebesar-besar perkara yang menyelamatkan manusia dan sepenting-pentingnya. Berarti apa? Setiap perbuatan kita, setiap kelakuan kita perlu mempunyai niat dan perlu ikhlas, dan niat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah, yang bermaksud di antara kamu ada orang yang sukakan dunia dan ada pula yang sukakan akhirat. Iaitu kamu di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan kepada manusia, kerana ada manusia itu dia hanya mementingkan dunia sahaja tanpa akhirat. Ada manusia pula sebaliknya, hanya mementingkan akhirat sahaja. Ya, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mahu mengajar kepada kita, mahu menunjukkan kepada kita bagaimana cara kalau kita berinteraksi di dunia dan juga di akhirat, perlu kedua-duanya itu ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjelaskan lagi di dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-9. Allah berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Artinya, dan barang siapa yang inginkan akhirat serta ditujukan usahanya ke jurusan itu, sedang ia seorang yang beriman, maka usaha orang itu akan diberi balasan yang baik. Maka perlu untuk kita faham di sini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya bila kita menginginkan akhirat, perlu ada jalan yang mana jalan tersebut kita perlu berusaha. Maksud berusaha di sini iaitu jalan ke akhirat itu tidak dapat untuk kita meraihkan dengan free, dengan tanpa kita berusaha, dengan tanpa kita berpenat lelah, dengan tanpa kita berpeluh. Perlu dengan sedaya upaya.
Ya, kerana apa? Mau menuju ke akhirat itu banyak cobaannya. Ya, seperti kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mau menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia ini bukan dengan hanya sekelip mata, bukan hanya dengan membalikkan telapak tangan, tetapi kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau hidup di kota Mekah, bagaimana keadaan beliau sewaktu beliau berada di kota Mekah, tatkala beliau menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Apa terjadi? Ancaman apa yang beliau hadapi? Maka ini semua adalah apa? Contoh kepada kita. Begitu juga kita lihat para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, baik daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka memegang tampuk kepimpinan, mereka memegang kepimpinan setelah Nabi wafat dengan susah, dengan penat lelah. Ada sahaja yang cuba mengganggu tentang kepimpinan mereka, maka mereka hadapinya dengan apa? Dengan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, iaitu kita mau menuju ke akhirat perlu ada usaha, dan usahanya kita itu bagaimana? Kita mestilah seorang yang beriman, wa huwa mu'min, kata Allah Taala. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, kata Allah Taala. Wa huwa mu'min, mesti orang mukmin. Berarti apa? Orang itu kalau mukmin, iaitu orang yang beriman, dia akan menempuh tersebut walaupun susah, dia tetap menempuhnya. Kerana apa? Dia mengetahui, orang yang beriman ini, dia mengetahui pada hujungnya dia akan menang. Walaupun dia ditimpa kesusahan, ditimpa segala macam kesusahan, mungkin sampai-sampai kesusahannya mungkin dia dihadapkan dengan ujian sampai dia jadi seorang yang fakir, seorang yang miskin, ataupun dia itu menghadapi keadaan yang mana orang yang disayanginya itu mati dan sebagainya. Tetapi kalau dia orang yang beriman, semuanya dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sekarang ini hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita mau mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keridaan Allah taala tak boleh kita capai dengan tak boleh. Perlu kita apa? Berusaha. Maukan syurga, maukan pahala, maukan ridaan Allah taala, maukan keberkatan hidup, perlu kita berusaha. Sama juga seperti keadaan orang yang bekerja, dia mencari rezeki. Tapi kalau dia tidak keluar rumah, dia tidak cari rezeki, atau senang cakap, dia tidak berusaha, apa rezeki itu datang kepada dia? Tidak. Rezeki itu tidak akan datang kepada dia. Ya. Contoh, kalau kita lapar, ya, kita mau makan tapi kita tidak berusaha untuk mencari makan, apakah dapat kita makan tersebut? Tak akan dapat kita makan tersebut. Sebab itu, ya, maka Allah Taala jelaskan, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dia berusaha, dia nak menuju ke akhirat, dia berusaha untuk mencapai jalan ke akhirat, dan dia adalah orang yang beriman, maka usahanya itu akan diberikan balasan yang baik. Balasan yang baik itu bagaimana? Ya, ada balasannya itu seperti apa yang diharapkan, apa yang diminta, maka Allah beri. Tetapi kebiasaannya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan tersebut dengan apa? Dengan balasan yang kadangkala selalunya tidak dapat kita jangkau dengan fikiran kita, tidak dapat kita jangkau dengan akal fikiran kita. Tahu-tahu perkara yang tidak terlintas di dalam pemikiran kita, itulah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik kurniaan. Maka perhatikan para jemaah sekalian,
ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra pada bab yang pertama ini, iaitu tentang bab niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mendatangkan salah satu daripada beberapa potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang inginkan akhirat serta ditujukan usahanya ke jurusan tersebut, dia tujukan urusan akhirat dia kepada tujuan tersebut. Contoh, dia nak solat, dia belajar bagaimana cara solat, apa yang bersangkutan dengan solat. Orang itu perlu tahu berwudu, orang itu tahu cara untuk menutup aurat, bagaimana cara untuk berwudu, berwudu perlu apa, menggunakan air, air itu bagaimana pula, air yang kita mengetahui iaitu air mutlak, bagaimana itu air mutlak, dan setelah itu dia pun berwudu. Habis dari berwudu, dia apa, dia perlu mempelajari perkara-perkara yang bersangkutan dengan solat, iaitu seperti rukunnya, fardunya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan perkara-perkara yang membatalkan solat tersebut. Barulah setelah itu dia akan mulakan solat tersebut, dan dia termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala catatkan, iaitu orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan apa yang telah Allah taala jelaskan, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia mendapatkan balasan ganjarannya, seperti mana Allah taala jelaskan, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usaha orang itu akan diberikan balasan yang baik. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah ta'ala yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ini, dan dijadikan kita daripada golongan hamba-hamba Allah ta'ala yang senantiasa mempunyai tujuan kita, baik kita hidup di dunia ini hanya untuk menuju ke tangga akhirat yang diridai oleh Allah ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan dalam golongan orang-orang mukminin, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu beriman bagaimana memasrahkan diri mereka, pasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah perintahkan, kita laksanakan, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada penghujung tersebut kita dikurniakan apa? Dikurniakan pahala sebesar-besar pahala, iaitu keredaan Allah Ta'ala. Dalam maksud keredaan Allah Ta'ala adalah apa? Adalah syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannatul Firdaus. Dan mudah-mudahan kita di akhirat kelak dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia menyemberangi jembatan Sirat sampai kita dapat masuk ke dalam syurga Jannatul Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kita minum secangkir air daripada telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Rabbana. Sekian para jemaah yang dirahmati Allah, bahagian yang pertama yang boleh saya kongsikan bersama pada pertemuan kita kali ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ha